بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد ناطق الحق يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهم ولا تتبعوا الهوى أن تعجلوا ولا تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Mengajar kita tadi nak belajar iman. Belajar iman ni kita tahu ayat iman. Orang yang beriman, orang beriman kena orang dalam masjid, orang jadi mukmin, bukan? Orang beri mukmin, orang yang sentiasa kekal dalam wudu. Kita nak belajar beriman, belajar iman billah. Belajar beriman. Dan perkara yang diperintah selepas kepada perintah bila amanu itu adalah perintah. Itu adalah hukum. Jadi kalau orang yang nak tahu hukum perkara itu, dia kena tahu ayat selepas daripada ya ayyuhallazina amanu. Kita bila siapa saja Syekh ke mufti ke qadhi ke maulana ke, bila dia mula balik belajar dengan tawaduk, dengan sempurna wudu dia, dan belajar sambil dia ada sifat dia, sifat beriman dengan Allah hari kemudian. Sifat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Barulah mereka kena bermanfaat daripada ayat. Kalau baru Nabi dengar ya, tak ada niat hijrah dan jihad, maka orang dia akan dengar pun dia akan tambah penyakit. Itu orang yang macam Abu Jahal dia mencuri dengar daripada Nabi dia baca. Sedap Nabi dia baca. Tapi bila dia baca orang itu, bila dia tambah ayat, dia akan tambah sakit. Jangan bawa kepada mati kafir. Kerana lepas pada mendengar ayat tu, kalau orang tu tak taat tadi, mana orang tu dia turut hawa. Turut hawa ni, dia tak turut apa yang diperintah tu. Jadi kita kena tengok apa yang Nabi perintah, apa yang Allah Ta'ala perintah. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin. Wahai orang beriman, orang dah beriman dah lama dah beriman dah, boleh dia dengar ayat boleh jadi. Mana orang tu dah lama dah duduk masjid, lama dah diri dia dalam jemaah hijrah jihad, maka dia pergi ke awal dengar dan taat tu boleh, dia boleh dengar. Kalau tidak dia takkan dengar. Dah main-main aja. Yang perintah Allah Ta'ala ni sangat keras. Qawamin pendekat. Qumu aqimu aqama yuqimu iqamatan din. Maksud yang itu aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Jadi qawamin, mana orang yang qawam, qailin bil kitab was sunnah, orang yang bangun bercakap ayat Allah Ta'ala. Seorang lelaki yang bangun baca ayat Allah Ta'ala. Kita semua bukan mendengar kepada ayat, bukan sekadar dengar zahir ayat, dengar pada perintah dalam ayat. Batin daripada apa ni, di sebalik ayat ni, ayat zahirnya sebagai hukum dalam amal.
hukum dalam membeli sifat orang mukhsitin, sifat mukmin. Batinnya baru ilm ulum al-Quran. Hak tu yang akan batin tu dia bagi ayat ataupun sampai kepada batin juga disebut kitab Allah. Dalam ayat bawah ayat tu di mana dia ada kitab, dalam kitab tu ada ayat lagi. Jadi itu bagi lapis kedua ketiga. Dan ayat itulah yang Allah Ta'ala sangat pentingkan supaya kita ni dapat membaca. Itu sampai kepada ayat makna Quran lapis 3. Tabaqat rabi', tabaqat sadis. Hendaklah kamu menjadi qawamin, penegak keadilan. Qul amara rabbi bil qist. Ayat ini dia makna kepada terjemah kepada Qul amara rabbi bil qist. Itu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi. Ya, Qul amara rabbi bil qist. Lepas tu Nabi pula kena perintah kepada orang mukmin pula, kunu qawamin. Perintah Allah Ta'ala juga lah. Qawamin bil qist. Penegak keadilan. Adil di sini makna tauhid, adil di sini makna mahabbah. Qist muqsitin. Orang yang ahli yang duduk mendengar belajar iman dan orang itu dipanggil muqsitin. Muqsit, orang yang dah berada dalam ar-sirat, landasan yang benar kan, bersir. Syuhada lillah. Syuhada al-iman itu syuhada hidup. Ya. Jadi orang yang dalam masjid mempelajari ayat ini, belajar iman ni, orang itu semua akan Allah Ta'ala panggil dia syuhada hidup. Orang dia ada belajar dulu syuhada hidup pada beberapa perkara. Bagi Allah Ta'ala syuhada hidup kan, syuhada hayat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Orang yang dah belajar kasih billah dan benci billah, itulah syuhada Allah Ta'ala. Itu mana gitu. Supaya jadi begitu, jadi mutahabbin. Ya. Syuhada billah bukan baca gitu ya. Macam imam dia baca hari itu bukan. Dia baca ayat ini. Nah. Ya alladzina amanu kunu qawamin bil qist syuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain aw al aqrabin. Kamu mesti menjadi penyaksi kepada Allah Ta'ala, ni pengajak kepada Allah Ta'ala dan untuk Allah lillah, belajar lillah. Jadi kita ni bila kita dah masuk Quran, kita belajar lillah, usolli lillah, sembahyang lillah, duduk lillah, makan lillah. Lillah billah wa billah. Dan kita nak mula dah jadi kita pelajari bab dalam ihsan lillah. Ulu syuhada lillah kan. So penyaksi. Wala ala amsikum walaupun atadikum. Mana atas itu semua manusia dan kita juga manusia ni, kita kena menyaksi ke atas kita. Jawab kita ni duduk mana kan? Kita ni belajar tak ataupun kita ni tu dalam jahil lagi. Pada saya melihat kalau luar daripada apa yang di sini jadi ni, maka orang tu dah masuk jahil lama dah. Kalau kita duduk situ, mana kita sendiri ni kita kena balik ke masjid lah. Dalam susah lagi kena berkumpul balik ke masjid. Sebab itu adalah perintah asas. Perintah asas sudah lari. Bila lari ke situ, syaitan qarin tangkap. Ya. Jadi orang lah semua yang duk ada lah ni safa-safa, orang pandai-pandai semua. Lama ada syaitan qarin tangkap. Tapi dia kata weh. Pasal apa? Dia tak bangun menjadi syuhada lillah. Syuhada Allah Ta'ala itu dia ada sifat. Sifat amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang baca ayat Allah Ta'ala dia dipanggil amar ma'ruf. Orang yang mengajar pada sunnah sirah Nabi itu dia mengenai munkar. Kita ada, kalau kita ada baca, kita ada wazifah, kita ada baca hadis mana kita ada orang yang nahi munkar ada. Sebab nak munkar dari ini nak keluar tu dengan salah, dengan sembahyang khusyuk, baru munkar boleh keluar.
Ya, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar kan. Sembahyang juga dah betul, sah dah betul, tidak jadi nahi munkar. Bukan kita boleh nanti jadi pencegah maksiat itu tak boleh. Itu Allah Taala tak suruh macam tu. Jadi pencegahan penguatkuasa majlis agama Islam jadi pencegah. Bukan cara macam tu. Lupa tu patut. Dia main belajar sini, dia belajar ayat. Dia siapkan diri dia supaya jadi qawamin bil qist. Orang yang menegakkan keadilan. Mana orang yang mengajak manusia untuk tauhid bagi Allah Taala. Wahidullah kan. Innama ilahukum wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tuhan kamu la ilaha illallah kan. Lepas tu dia suruh kita wastaqimu ilaihi. Kamu istighfar, kamu istiqamah. Kemudian kamu kena banyak istighfar. Ya. Istiqamah. Lepas tu kena istighfar banyak juga. Jangan kita lupa tu. Kalau kita tak ada istighfar bagi petang, kita tak dapat istiqamah. Kita nak kekal istiqamah, bukan nak kekal istighfar bagi petang. Macam kita ada wasifah kan. La ilaha illallah, astaghfirullah alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. Astaghfirullah alladzi la ilaha illal hayyul qayyum. Itu dah termasuk lah tu. Jadi kita istiqamah di itu lah. Barulah kita ni masuk dalam syuhada Allah. Ataupun kita jadi qawamin bil-qist. Jadi untuk kita sekarang ni baikkan. Dan kita kena saksi penyaksi Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala ni menjadi saksi. Kita kena nak jadi saksi, dia kena dakwah daripada tu, kena ajak dulu, kena bagi tahu dulu. Bila orang tu menolak dia saksi, dia tu menerima pun saksi kan. Itulah syahadat lillah. Jadi penyaksi untuk Allah Ta'ala, jadi orang yang jadi orang yang syafaat bagi Allah Ta'ala. Betul tak? Jadi betul. Walau ada amsikum atau cuma atas diri kamu, awal walidain, dan jangan lupa dua bapa dia. Ya. Kalau tidak kita akan jadi orang derhaka ibu bapa kan. Wal aqrabin, dan orang dekat-dekat kita. Iyyakum ghaniyan. Jika dia orang kaya pun dia nak buat. Bukan jadi orang kaya ni tak payah buat. Dah. Fakiran, orang yang fakir, tak kaya dan miskin. Miskin dan kaya kena buat juga. Wallahu aula bihima, maka Allah Ta'ala lah lebih aula. Yang kedua tu orang miskin kaya. Allah Ta'ala lebih kaya, lebih kaya, dan Allah Ta'ala akan memberi pimpinan tauliah. Fallahu aula tawalla, jadi mana cukup akan beri pimpinan. Wa inna waliyukumullahu alladhina amanu walladhina amanu wa 'amilus shalihat. Inma waliyukumullah ditawal gitu. Allah Ta'ala akan memberi pimpinan kepada orang. Kalau orang itu menurut sifat dia. Wala tattabi'ul hawa, jangan sekira-kira betul. Mana kalau orang tak turut buat macam tu, macam orang tu dia pasti dah menurut hawa. La tattabi'ul hawa alla an ta'dilu. Jangan kamu turut hawa kamu daripada melakukan keadilan. Kalau turut hawa dia tak adil lah, dia zalim diri sendiri lah, dia zalim orang lain habis. Wala tahu au ta'ridu, jangan kamu kalbu di mana buat indah-indah atau menentang. Kalau dia orang beri pentah dia tak boleh berat lah. Jangan buat macam tu. Ta'ridu itu atau kamu menentang ayat-ayat tadi. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah diketahui segala apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu sebab Allah Ta'ala yang ciptakan kelakuan manusia ini. Allah Ta'ala tahu. Ya alladhina amanu billah. Lepas tu orang yang belajar ya alladhina amanu, dia kena belajar terus lagi. Satu lagi ya alladhina amanu. Kan kita kena belajar 89 ya alladhina amanu. Di sini ada berapa dah? Ada 2, 3, 4 yang ya alladhina amanu.
Ya walladzina amanu aminu billah. Orang yang dah beriman ni, aminu billah tu, amanu bi ayatillah tu. Beriman sekali lagi mana? Beriman dulu biasa kan? Orang awam biasa ni dia bayar puasa zakat haji. Tapi mengaji tak ada. Dah. Macam orang tabligh tu, dia begini semua ni. Dia belajar ayat tak ada. Belajar bagi ustaz Maulana lah, ada ulum dia belajar. Dia pun belajar bila-bila, kadang-kadang yang belajar Quran, belajar hadis. Akhirnya jadi Wahabi. Ya alladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nuzila ala rasulihi. Kita belajar banyak ni. Perintah Allah Ta'ala tu belajar semua ni. Beriman dengan Allah, belajar beriman dengan Allah tu, mukmin billah tu, dan mukmin bil rasul. Beriman ini sini perintah beriman khas. Dah. Dia bilang mukmin billah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan. Kepada orang yang lepas, kepada orang bijak-bijak tadi, Allah tersebut lepas daripada negeri-negeri tadi dah habis, dah binasa sebab tinggal kerja Arab, kerja Rasul, maka Allah Ta'ala firman, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan qad ahsana Allahu lakum rizqan. Allah Ta'ala bagi rezeki yang baik untuk situ. Dah. Wa may yu'min billah, siapa yang belajar beriman billah, beriman yang kedua tu, beriman selepas inabah tu dalam masjid tu, boleh beriman balik dengan Allah Ta'ala kan. Kalau pakai beriman lama, dia tak pakai, dia tak masuk beriman, dia tak pernah masuk pun duduk rebat dalam masjid tu. Nah, tahu-tahu dia mengaku dia orang beriman kan. Jadi itu. Ya alladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazala ala rasulihi. Dan semua kitab, ilmu kitab, ilmu alif lam mim sad, kita kena belajar ilmu kitab alladhi nazala ala rasulihi, yang ditulis ilmu yang Allah Ta'ala itu, yang Allah bacakan Nabi. Utlu ma'uhiya ilaika min al-kitab, apa yang Allah Ta'ala wahai kepada Nabi daripada kitab, daripada mana tu, selapis mana, 2 lapis 3 lapis sampai ke 7, sampai ke 70 mana. Itu yang kita kena pelajari. Nah, nak pelajari yang itu, dia kena jadi mutahirin dulu, nak faham yang itu kan. Kalau Tommy belajar gitu, macam belajar kelas madrasah ke kelas ke pondok kan, lah ni tak boleh, takkan faham. Dia kena turut, sekurang-kurang dia kena turut macam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ataupun orang Yaman yang pergi duduk dengan Nabi SAW. Dia pergi duduk 20 hari itu dengan Nabi SAW kan. Lepas dia balik, orang lain pergi pula. Itu cara itu. Itu dah orang dah lupa habis lah. Orang akhir ni, ulama akhir ni, dia tak mengaji ke situ. Dia mengaji mana? Dia mengaji filosofi, falsafah. Sebab tu semua gila nak dipanggil doktor. Mana orang tu dah mazhab, antara mazhab yang sesat, mazhab yang 70 mazhab tu, mazhab yang paling sesat adalah mazhab filosofi. Nah, mazhab Wahabi ya, filosofi. Jadi gitu. Ya alladzina amanu, siapa yang jadi Wahabi yang filosofi itu, dia balik belajar, yang dia kena balik belajar tawazun balik, belajar mutahirin balik, belajar berjigastah balik, sehingga kita ni Allah sudah cipta dengan orang yang innama ya'lamu masajid Allah, baru dia boleh belajar ayat. Jadi tak boleh lagi dia belajar ayat ni, dia lagi kufur dia, kata mak kufur, sehingga akhirnya bawa dia mati dalam kafir. Nah, dia kena balik pada asal pada wasiat Nabi, alaikum bil jamaah wa ta'ah, alaikum bil jamaah, pasti kamu kena berada dalam jamaah, ala adulil halak dia panggil. Kalau orang tentang Nabi binasa ya, orang yang turut, yang pegang yang itu, dia dapat jaya anda. Dia tentang binasa ya, jadi itu.
ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi, dan segala kitab. Mana ilmu kitab, wa indahu ilmun min al-kitab. Mana ilmu asma wa sifat, ilmu batin kan, batin al-Quran, batin daripada ilmu, daripada Quran dia bagi ilmu batin. Jadi ada ilmu, termasuk ilmu asma wa sifat wa zat. Jadi itu. Wa kitab alladhi anzala min qabl, dan baca kitab yang dulu-dulu. Baca kita belajar dalam surah Musa, surah Ibrahim dulu ada. Nah, ini kitab yang dulu, surah Ibrahim, surah Musa. Buat ajib kepada orang yang gini-gini kan. Allah Taala sendiri dia masa heran orang ni kalau dia tahu kata besok mati ada, dia tu banyak, dia cari harta benda banyak kan. Mana orang tu bukan orang yang beriman. Jadi itulah antara perkara yang kita pelajari daripada dalam kitab yang terdahulu. Intisari daripada situ. Itu maknanya kita kena dengar balik kitab-kitab tu. Wal kitab alladhi anzala min qabl. Kita kena belajar dua kitab. Kitab Nabi kena belajar. Ta'ala kitab Allah tu. Yang lebih penting, ta'ala kitab Allah taba' bima fihi batin Quran. Jadi orang yang tak belajar yang dua-dua ni, maka orang tu akan masuk dalam wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dia kufur dengan Allah dan para malaikat dan kutubnya dan rasulnya dan hari kemudian. Ya, hukum Nabi tu wa may yakfur. Kufur mana orang terhijab, tak boleh belajar, tak cepat, tak tahu. Itu masuk kufur. Ya. Kufur yang ni hijab, dia hijab daripada dia terhijab daripada memberitahu ilmu kitab tu, ilmu asma yang kita belajar hari ini tu. Tak belajar. Mana kita main belajar, dia kena belajar sini. Jadi orang-orang yang dalam dunia ni dia kena belajar sini. Ulama tak syekh kat sini, sebab sini hanya kita sini yang belajar mengajar ilmu kitab. Saya seorang yang dah ni yang dan bangun baca, ada yang ada lagi tapi tak. Kita dari sini-sini ya. Kita baca ilmu ni terus seluruh dunia juga. 74 baru negeri kan. Bukan kemarin ni orang yang dengar kita jadi. Sebab tu mungkin bayan yang kemudian kita akan bayan dalam English. Sebab yang dengar harian dengar tu 11,000 orang lebih. Ya, yang dengar lebih 10. Dan Malaysia ada 5,000. Di Amerika yang 4,000 lebih. Hak mereka. Dia orang tu semua regular tu, dia dengar. Jadi saya ada fikir dalam kita ada belajar, dia cakap Melayu pun mereka ambil perhatian dan belajar. Apalagi kalau kita nak lebih sikit, usaha sikit, nak cakap sikit. Dan mungkin saya akan mula belajar tafsir ini dalam kita nak sampai manfaat. Sebab bila cara kita belajar Quran dan baca Quran ini, dia akan beri manfaat. Dia termasuk dalam tazkirah, tazakir. Inna ba'da zikra akan beri manfaat kepada orang yang mendengar. Manfaat. Kalau dia tak tahu dulu, dia dah tahu. Dulu dia tak tahu apa yang kitab. Dia boleh fikir, ada lagi yang lain lagi. Tak. Macam kita cakap orang tabligh gitu aja. Dia tanya, baca ayat berkaya min qaryatin. Dia kata, ada ayat dalam tu lah. Orang tabligh kan, orang karkun hebat dengan tabligh kan. Nah, jadi begitu. Wa may yakun billah, orang yang kufur dengan Allah Taala, mana orang yang tak masuk, tak jadi mujib-mujib. Tak masuk dalam jemaah. Tak masuk jemaah dan tak belajar hijrah jihad, dengar dan taat. Kita pun bila masuk dalam jemaah hijrah jihad ni, kita akan jadi qawami. Kita perform. Orang boleh perform balik. To perform, to reform, transform. Transformer kan. Kita transform daripada kehidupan jahiliah, kehidupan jahim tu, kita nak transform balik dalam masjid supaya orang tu balik ke masjid. Pelajari kehidupan the life of
Prophet and sahabat, the companion of Rasulullah SAW. Itulah perform, itu perform balik begitu kan. So reform mana kita baharui lah, terjadi. Ataupun kita nak transform ni kita ubah sifat hak lama, kita transform balik kepada the life of sahabat Nabi Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu. Itu bagi kalau Najib kata dia nak transform pada sains dan teknologi, bagaimana ekonomi, dia transform cara dia. Dan kita kena jadi orang yang qawwam bil qist, orang yang perform balik, orang yang menegak balik ayat. Ini berat ni. Siapa yang tak mau ambil langkah begini, tak mau belanja untuk, siapa yang tak mau berjalan jihad balik, orang pun dia orang yang kufur. Orang yang kufur billah, kufur dengan Allah, kafir. Mula-mula dia berkufur, mana lupa. Lama-lama bila hak lupa aku jadi amalan benar, jadi kafir, mati kafir kan? Dia kufur dengan malaikat, dengan Allah dan malaikat. Dia tak tahu ilmu pentadbiran para malaikat tu kan. Dia tak baca az-zariyat zarwan fal hamilat waqran wal muqassimati amran. Dia tak tahu dah ilmu pentadbiran yang turun naik. Yudamlu min al-sama'i ila al-ardh thumma yakhruj. Dia dah tak beriman yang turun. Pentadbiran Allah Taala daripada alam amr al-khalq, kemudian alam turun dunia. Daripada arash sana dia arah kepada kursi jadi untuk ilmu untuk bertabiran alam. Dan malaikat yang berbawa naik turun. Dia tak beriman dengan itu dah. Itu dah apa, itu tak ada semua, itu legenda ya. Jadi gitu, jadi itu mana dia dah tak beriman dengan ini tadi. Ya, tak beriman dengan malaikat. Ya. Dengan Allah mentada, malaikat mentada, dan kita pun tak percaya lagi. Kalau orang tak boleh baca kitab macam mana dah. Itu yang Nabi SAW kata, la tujalituhum. Akhir zaman yang jemaah banyak, jemaah kasih. Dia jadi halqan lepas mayang. Duduk halqah lepas mayang. Tapi kalam mungkin. Mereka bukan ayat Allah Ta'ala. La tujalituhum, dengan duduk dengan puan. Perintah Nabi jangan duduk dengan puan ni. Puan ni bukan dia dibaca ayat Allah, dia duduk talaki ayat Allah Ta'ala. Dia cerita, dia punya bayar, dia punya maulana yang tu kan. Dia tak pernah dia punya maulana, kata gini mana begini kan. Itu kan. Jadi majlis tawhid itu waktu laisu mu'minin, depan ni bukan mukmin. Mana orang tak beriman dengan secara Allah. Masuk tadi ya. Dah. Kemudian apa yang akan berlaku? Bila tak ada yang tu, dia akan berlaku apa? Innal ladzina amanu tsumma kafaru. Kadang-kadang bagi diberiman kan. Sekarang dah kafir bila dah. Lepas dia tsumma amanu, diberiman bila tsumma kafaru. Mana orang yang bagi beriman petang kafir. Petang beriman bagi kafir. Dia kata ada sembahyang masa beriman lah. Lepas itu tak ada sembahyang tak ada apa-apa. Ayat perintah Allah Ta'ala tak tahu apa. Allah perintah suruh pergi ke masjid, tak tahu itu tak ada. Sama Allah Ta'ala perintah pula untuk ambil perhiasan dalam, ambil pelajari segala akhlak Allah Ta'ala dalam masjid pun dia tak faham kan. Uzudzinatukum 'inda kulli masjid, itu dia. Perhiasan Allah Ta'ala yang diberi kepada anak Adam kan. Sifat dan pakaian kemuliaan akhlak-akhlak Allah Ta'ala lah. Kena ambil di situ. Makan dan minum, kita ikut makan minum adab yang itu baru dapat akhlak Nabi. Kalau makan berjalan, makan berdiri, makan seorang-seorang lah. Itu dah keluar daripada sunnah Nabi dah. Sebab tu orang yang masjid dan suruh masjid yang tiada ada makanan itu dah tak lakukan. Ikut daripada apa yang diberitahu oleh Hakim Tirmizi, di masjid yang tak ada makan minum itu tak ada. Kalau orang banyak pun
hal makan minum tak ada tadbir untuk ada makan minum kan. Itu saya tak kata. Sebab makan minum tu setengah daripada makam tu. Makam zinatul masajid. Makam kita menegakkan perhiasan Allah Ta'ala, pakaian Allah Ta'ala, sifat, mempelajari sifat akhlak di situ. Jadi وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, maka orangnya antara orang yang faqad dhalla dhalalan ba'id. Jauh sangatlah. Kalau Allah kata jauh ni, dah lebih jauh pada tu. Puan yang ni puan yang tak beriman dengan Allah ni, puan yang tak kembali ke Allahumma bil qist. Tak mengaji balik kitab Allah lah. Sebab tu Nabi SAW wasiat satu, talau kitab Allah waktu kita ni untuk kita belajar, untuk tahu satu sunnah surah Nabi. Kalau tak boleh belajar itu, tak selamat hari. Man ta'alama kitab Allah wa tabi' bima fi. Siapa yang pelajari kitab Allah dan ittiba' apa yang dalamnya, macam kita belajar lah. Tak. Dan kita belajar, kita dah tahun-tahun ada iktikaf, dah rembat dalam masjid kan, dah kita berjalan lah daripada satu masjid, satu kampung, satu mana-mana 10 tahun kan. Itu masuk dalam hadis ini, hadis ghuraba tu orang yang islahkan sunnah Nabi yang dimatikan oleh sunnah umat Nabi, dia matikan sunnah Nabi. Orang yang rosakkan sunnah Nabi kan, mereka yang mengislahkan apa yang yuslihuna ma afsada an-nas min sunan, mereka yang bangun mengislahkan untuk perform balik itu daripada sunnah itu yang binasa oleh umat. Maklumat buang halau tidak ada. Jadi kita ni dah berapa dan ada perintah yang menyebutkan orang yang ahli ilmu, orang yang berakal, orang yang bijak ni kena bangun pergi ke kampung, pergi ke negeri, begitu memperingatkan manusia. Bukan dua hotel tu, bukan dua jabatan tu. Tak boleh mufti dengan jabatan dia dah cakap dalam itu buat kali-kali bila pernah buat apa-apa. Orang yang keluar ni pula, dia keluar pergi tangkap orang ya. Dah perha yang tak sesat pun dia cari juga apa-apa yang boleh tangkap diri ajaran sesat, dia keluar begitu kan. Jadi puak ni puak celaka, bangsa yang celaka, syarul bariyah. Itu dia jadi khairul bariyah. Khairul bariyah dia kena belajar ni. Nah, penguat-penguat kuasa agama dia kena belajar banyak ayat ni. Ustaz-ustaz yang menjadi agama wajib dia belajar yang ni. Kalau dia tak belajar yang ni, apa akan jadi? Dia akan jadi ni. وَمَا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan mereka akan sesat dengan sesat yang jauh. Dan berlaku apa? Di depan mereka ada orang Islam hari ini beriman, betul kafir. Nah, innal ladzina amanu tsumma kafaru, dia beriman. Lepas tu kufur dia, lupa balik ayat, kufur di mana lupa. Hari ini kita belajar lah, besok dah lupa ada ayat tu tadi. Dia beriman. Betul usah belajar pula, lepas tu lupa pula. Ya, innal ladzina amanu, mereka yang beriman, yang munafik, kelaku orang munafik. Kemudian kufur balik, tak yakin dah dengan ayat tadi ni. Lepas tu belajar balik, beriman balik. Ya. Lepas yang kedua ni, dua kali yang ni. Innalladzina amanu tsumma kafaru. Kali. Tsumma amanu pula, beriman tak kufur pula. Lepas yang ketiga, tsumma zadu kufran. Lepas tu hari ketiga dah tambah kufur dah. Orang yang berlaku begini kan. Orang yang kat dalam berlaku beriman petang dari kafir ni, orang ni dia berlaku 3 hari ya habis. Tsumma zadu kufran, tambah kufur dah. 3 hari ni. Ini dah puluh-puluh tahun bertahan berkurul macam ni kan. Macam mana? Jadi gitu. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma zadu tsumma amanu tsumma zadu kufran. Orang ni akan apa yang berlaku? Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim sabila.
pastilah orang ni Allah Ta'ala takkan beri ampun orang yang kelaku macam tu. Dia beriman, bagi beriman, petang dia kafir. Sebab tak belajar balik ni, tak belajar ilmu aminu billahi wa rasuli wa malaikati, tak duduk masjid, tak balik ke masjid belajar ayatnya dalam masjid, belajar pada tauhid tubuh, orang yang tauhid tubuh, yang ahli Quran, bukan belajar pada guru tajwid. Ahli Quran tadi, ahli qurbah, itu orang yang syekh, dia kena ada, dia kena hidup sistem syaikhukhah. Kalau orang lain dia panggil sistem bersyekh. Tak mengaji dalam masjid dulu, dia kata bersyekh. Tak mengaji di universiti ini pelajaran akademik. Jadi ada syekhul Quran kan, dia kena belajar yang itu. Kalau tak belajar yang itu, dia bilang macam ni, hari beriman besok kafir. Dan orang ni tak ada ampun, Allah tak ampun dia. Walau dia minta ampun, Tuhan tak ampun dia. Dan tak akan beri petunjuk, tak akan bertunjuk orang ni. Orang yang sesat dengan ilmu kan, orang yang bersembah, dia cari pangkat, dia cari riasah, dia cari masyhur, buat kerja masyhur, dia masyhur. Orang ni Allah Ta'ala kunci, tak ada hidayah. Semedadu kufan lam yakun, tak kira akan berlaku bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampun bagi mereka dan bagi hidayah. Basyiril munafiqin bi annahum azabun, dan orang ini hukum dia munafik. Penuh ni, kalau baca yang ni penuh ni. Biar puan ni yang dia dengar juga, biar dia dengar ni, biar dia mengaji pada. Kalau tidak, dia akan jadi munafik. Orang munafik kita sebab dia kerja dia, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya, dia pakat minta tolong, minta belajar pada orang kafir, belajar kepada Majusi, pada Yahudi, Nasara, belajar Quran tapi belajar pada Majusi, Yahudi dan Nasara kan. Loh, tu dapat doktorate tu, semua belajar dari Yahudi Majusi. Dia tak tahu, dia tak kenal siapa dia Majusi, Yahudi kan. Nak kena Majusi, Yahudi, siapa dia? Wahidul hadis Nabi. Orang dengar azan tak pergi dalam topik dia, Yahudi. Itu pun kita tak tahu lah. Tak, kita ni dekat faham kita lah, orang Islam di atas surat. Ya, orang Islam kita ni semua Islam kan. Kita pergi haji, pergi umrah, pergi haji, berpuasa, waktu raya. Yang kita ada raya, puluh raya, tu itu kena munafik, dia tak tahu. Jadi gitu Jadi mana tak ada hidayah, takkan dilihat orang ni. Dan orang ni hukum dia munafik, kan jadi munafik. Siapa yang tak belajar balik ni, ya alladzina amanu billahi wa rasulihi ni, kena belajar balik iman tu. Orang yang beriman dia kena belajar beriman balik. Belajar beriman balik, dia kena masuk masjid dan belajar 89 ayat ya ayyuhalladzina. Kalau orang ni semua tu syekh, guru, maulana, mufti, tak belajar balayan ni, maka orang tu semua kan jadi munafik. Ya, ni daripada dengar tu kan, itu kepada dia. Siapa-siapa yang dengar, those who listen to this to my preach, they have to listen carefully and ready to go back to the way of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because Allah Ta'ala has command, anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ya'tikum adab. So return to your Lord and you Islam again. That means you have to perform your Islam with rida and qada and the learn of back to the tariqah, to the sunnah. You have to go back. We have to sit in the majlis soft of halala and dhikrullah, because that's all with command of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu innal ladzina yattakhiduna, ni kelaku, kita tengok kelaku orang munafik ni macam alladzina yattakhiduna al-kafirin, dia baik-baik orang kafir. Ada orang ni, orang kafir kan, orang Majusi kan, dia pergi masuk belajar daripada dia tak tahu yang itu Majusi, tapi dia
Dia pakai serban jubah semua. Dia tak tahu, dia tak kenal. Dia pergi mengaji hadis Darul Ulum tu, dia tak tahu guru dia tu Syekh Buntut, Syekh Lewat tu, yang mengaji dia Newton tu, Darul Ulum semua macam tu penyakit tu. Dia tak tahu. Dengan mukasyafah pun kita tak tahu. Kita ahli Quran ni, bila kita baca tengok mana orang tu, kita boleh tahu dengan mukasyaf, dengan nur Allah kan. Am hasibal ladzina kafaru ay yakhruju adghanahum. Kita tengok dalam surah Muhammad. Am hasibal ladzina kafaru am hasibal ladzina fi qulubihim marad an la yakhruju adghanahum. Mereka menyangka orang yang hati mereka adalah penyakit, jadi penyakit riak, ujub, kering. Hati mereka itu bahasanya Allah Ta'ala tak keluarkan keburukan mereka. Kalau nasya Allah arainakum, kami kendaki, kami perlihatkan mereka itu kelaku-kelaku. Itu bila kita baca Al-Quran sungguh kan, nak tengok sifat orang. Dia munafik ke, dia mukmin ke, dia fasikin ke, dalin ke, dalam baidah. 7 jenis sesat kan. Yang satu dia belajar ni, pokok yang duk cari dalam sesat dengan dia belajar yang ni. Pokok geng-geng pungut agama Islam, agama pejabat tu, dia belajar 7 jenis sesat, baru dia tahu kata dia pun sesat. Tak. Kita yang Islam dalam masjid, belajar masjid, baru kita boleh tahu Islam dalam pejabat tu semua sesat, jadi munafik. Ya. Baliklah, bukan balik mana, anibu ila Rasulullah. Ini orang nanti dia kata, oh, dia kata kita susah habis susah. Oh, ni apa? Ni turun dia. Kita cari jalan macam mana dah? Tangkap dia. Gitu kan? Jangan gitu dengar balik ayat Allah Ta'ala. Kita kenapa dengar balik Allah Ta'ala? Syekh-syekh mufti. Oh, jawab agama, jakim ke, ikim ke semua, dengar balik ayat Allah Ta'ala. Balik pada Allah Ta'ala. Bukan nak tangkap dia. Menteri-menteri, raja-raja, bukan nak ambil takhta dia. Saya tak lapak dengan takhta tu. Cuma nak sampai ayat ni kepada dia. Menteri-menteri tu tak lapak kita. Kita yang berhormat akhirat, kita dapat dia. Tak nak dia berhormat dunia. Dunia ni tanda kan. Ya. Dunia ni tempat najis. Dan orang yang gila dunia adalah anjing korak tu, gila dunia kan. Korupsi, orang yang kena korup tu cepat anjing kan. Cuma kena corruption kan. Corruption lah. Macam anjing korup ni, dia jalan mana-mana pun dia yalas. Pakai anjing ni, dia jalan mana pun, dia tak penat apa benar pun yalas. Tu pamak kau kemudian nak telan habis semua tulang-tulang, semua dia telan habis kan. Kalau bagi dia sekutu pun dia tak boleh makan dah. Tapi dia dah begitu lagi perangai dia yalhas. Itu malari yalhas. Kalau bagi dia buat apa belakang dia pun dia tak begitu juga. Itu perangai anjing. Itu perangai orang korup, risuah. Itu dia orang yang panggil risuah tu, dia kena tangkap jabatan agama tu hari. Dia macam dah juga besok Datuk Jabal Mahal berapa ditangkap dia padan muka. Ingat dapur juga tu. Ditangkap juga ada yang sesat. Bulan Ramadan ada yang sesat. Kita dibaca ayat kan dia. Ya. Bagi dia apa? Hai kena tangkap tu, baik dia bertobat dan mari suruh beranak ni nak ajar ke. Macam mana nak tangkap orang sesat? Jahil. Perempuan ni boleh banyak tu dengar ni. Siapa yang dengar ni syekh ke, ustaz ke, tu guru semua sekali. Bagi belajar je, mai suruh belajar, buka balik kitab Nabun Azim yang dia para bertangkap tu. Buka dalam tu ada 7 jenis sesat. Dan salah satu yang dalam hari ni kita baca. Dia kena balik bacaan ni balik. Dia kena ikut. Baca boleh, bukan boleh baca suka. Bukan boleh baca ya liya amanu kunu qawamin bil qist. Tak tu tak boleh.
Dia kena baca semua ya ayyuhallazina amanu ni. Berapa ada ya ayyuhallazina amanu? 1, 2, 3 kan? 2. Ya ayyuhallazina amanu. Dia kena baca hal ini. Perangai orang yang munafik ni ada sini. Baca hal ini. Belajar daripada ayat Allah Ta'ala ni. Dan ubah perangai tu. Baca ayat Quran ni lah untuk nak belajar akhlak Nabi SAW. Sini ada akhlak Nabi SAW, penuh dengan akhlak Nabi. Dan perangai munafik tu, oh munafik. Jelas ni kalau puan ni tak belajar dari ayat ni tu dia, maka orang tu kan dia mati jadi munafik. Akan masuklah dalalam ba'ida. Dalal. Itulah sesat yang sangat jauh. Kepada orang yang beriman hari ini, bagi beriman tentang kafir pula. Sama ada orang tu takkan dapat hidayah. Allah Ta'ala akan tak bagi keampunan. Dan hidayah takkan ada orang, walaupun dia sangka dia ada hidayah. Sangkaan hidayah, perasaan ada hidayah itu adalah ajaran qarin, syaitan qarin. Mereka yang lari daripada masjid ni semua akan ditangkap oleh syaitan qarin itu dan dibubuh dalam otak dia, dan dia ni orang yang dapat petunjuk. Yahsabun annahum muhtadun. Itu apa? Ludah daripada syaitan dalam otak dan hati orang itu. Tu ludah itu. Ayat dia dengar. Runyikan lagu-lagu itu pun qarin juga tu. Bernasib. Dah, dengan lagu. Mengaji balik hadis Nabi. Lagu-lagu ni menumbuh benih nifaq. Lagu-lagu menumbuhkan benih nifaq, munafik. Macam mana air hujan menumbuh biji. Ingat. Dia ada kita alhamdulillah pakai lagu tu bernasib tu. Ini semua jadi munafik. Ya, bersyair berlagu. Pantun, buat buku, buat novel. Itu semua tu, satu batah yang dia buat tu, dia akan duduk dalam neraka 60 kharifan. 60 tahun. 60 tahun akhirat atau 1 tahun akhirat ni, kalau dunia ni dia kena 1.6 juta, 1.6 bilion years. Tak. Satu patah yang dia tu buat novel, buat lagu, buat lirik, buat lagu-lagu hanya menyanyi dalam television, dalam hijrah tu, nasib TV. Ya. Semua apa yang dalam TV hijrah dan television itu semua syirik dan kufur, syaitan. Dan orang ni semua akan mati kafir. Orang dalam television, yang duk syarah dalam television, yang duk jadi guru, dia jadi kuliah dalam television tu, dia kena bertobat daripada itu, sebab itu adalah lahwal hadis daripada Dajjal. Kena inabah balik, semua kembali masjid. Anibu ila rabbikum wa aslimu. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Lepas tu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Lepas tu belajar pula. Ya allazina amanu sabiru, belajar salat. Wasabiru, musabarah, mujahadah billah. Dan warabitu, engage. Kita engage kan dengan ni 10 hari, 20 hari, 30 hari. Itulah apa yang kita buat sekarang. Semua orang, anak Adam kena baik. Mufti-mufti itu kena bangun. Ajak orang semua kena balik ke masjid, buat halqa ta'lim, belajar dari sunnah dan sirah Nabi, belajar zikir tentang istighfar bagi petang. Kalau kita buat begitu, mufti itu dia akan mengepalai rombongan ke jahil. Ustaz-ustaz, motivator, bakal motivasi itu pun sama juga. Profesor dan doktor juga yang belajar agama daripada Yahudi dan Majusi itu, maka mereka akan jadi kepala kepada jahil. Alladzina yattakhidun kafir awliya min dunil mu'minin. Tak mau nak pakai mukmin. Mukmin ni dia jahil nak tangkap. Ni perempuan ni semua ada turun orang kafir. Dia ambil orang kafir. Alladzina yattakhidun kafirin awliya, jadi penolong dia. Pakat orang dan orang mukmin. Sebab dia menyangka dia turun orang kafir itu, itulah satu kemuliaan. Ayat tauna indahum al-izzah.
Kamu ni nak cari kemenangan daripada mereka itu kan? Izzah dari Allah Ta'ala semua. Allah Ta'ala bagi siapa yang dikehendaki. Itulah perkara yang kita pelajari. Cuma kalau kita belajar banyak-banyak akan dapat sifat-sifat kekuatan. Jadi hanya nak minta semua orang yang dengar ni, 11,000 orang dalam dunia yang dengar ni, kalau nak belajar panjang lagi, dia kena main duduk ni 20 hari 20 malam. Dah masuk riba kami, makan minum sini, ikut komplit sunnah dan surah Nabi. Petang-petang kita zikir wazifah kita dengan zikir istighfar selawat Nabi SAW kan? Itu barulah kita ni balik kepada Allah Ta'ala. Dah semua sekali siapa yang itu dapat bagi semua. All the brothers all over the world who is listen to this addressing, please, if they want to go further knowledge about the process, please prepare themselves to be rebirth with us. Come to the, please visit us at Surabaya and having a rebirth with us about 20 days, at least 20 days, because we have followed the tradition of Rasulullah. And Yemen, the members of Yemen, they are few percent, about 40 and 50%, very, very young, and they went to the Majlis of Rasulullah, and they will stay around Rasulullah about 20 days, 29. After that, they will be back to the countries, and then other group will come continuously. So we also follow this tradition of Rasulullah to get the real hidayah, the real guidance of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and to get a blessing, to get a barakat, and many things. Was the unseen, the great things, the great ni'mah of Allah Subhanahu wa Ta'ala is the unseen. You cannot see, but you can feel like a rahmat. When you feel the rahmat, it comes in the heart. You feel the rahmat. You are willing to go to have connection with people and to be humble to others among the mu'min. Who is mu'min? You must be humble. We love the mu'min. To be mutahabin billah. That is the purpose of the Jama'ah. That is the purpose of the forming of our Jama'ah here. Jama'ah Nabul Azim. Those who listen to this bayan, please, if you want to listen more, please come to make the rebirth with us 20 days, 29. Is to follow. It's the one way how to follow the tradition of Rasul for the Ummah or Akhir. Ummatul Akhirah, the last Ummah, last century. This century is no more years, the balance, about 60 or 70 years. And then the Qiyamah will come. And then before that, Dajjal will come. Before that, there's a war. Now it's having war. The war is start. War between Kuffar and Mu'min is starting now. It has been started 50 years ago. Start from when what has happened in Palestine. That is the Balan of Mu'min started. All the Mu'min will be chased out and will be killed, will be cut. And everything has happened to Muslim brothers. Because they are left very far behind them Sunnah and the tradition of Rasulullah, Sunnah and Sirah. And they left their mosque. They be follow the way of life of Jews and Majusi around there. This is the way how the Palestinian life. And then Palestine, the country of Palestine cannot get back unless when the Imam al-Mahdi will come. Only they will get back surrendered in the hand of Imam Mahdi alayhi salam or Nabi Isa alayhi salam. No one, other people no to pretend, no to be hero. Yeah. Because in this bayan, so the few brothers in Israel, I know that about 6% who will listen to this bayan. Maybe there's Mossad or I don't know. But in America, about 4,000 more
Must be the CIA and many others who will listen to this bayan. And who should listen to this bayan and this teaching, please listen carefully and be the humble and in the intention of to perform your dua to get the hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala, to get the blessing. Because the last chance, no one can survive when the people are not drowned in the darkness and ghaflat and many things, and no one can survive except to get rahmatullah, rahmatan minna wa mata'an rahim. You get rahmat, special rahmat, rahmatan azimah from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the mata and our property in the life, property where we will guide all property and money and everything we get in halal way, then it can survive. Other things, but that all will finish. All this business will be down anytime. All the business in the world will be corrupt. All the bank in the world will be corrupt, because all these people they are fighting. All these people because they make war with Allah subhanahu wa ta'ala. Who will declare the war to Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah ta'ala will send them all the justice and the azab. All the brothers who will listen to this, listen back to ayat all the time and keep pondering, recite all the verses of this and keep pondering of that, and then with the wudu, the camel, and then must be weeping, crying in the heart, and make dua, please for your dua and Allah subhanahu wa hidayat and for the rahmat and barakat. We have to, all of you have to focus for four things in the work of religion of Allah subhanahu wa ta'ala. We are focused on the five important things in our life. Without this, people will be going astray, deviate. Will go in azab. The first thing is we have to ask for, we have to find a way how to get the maghfirat, the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Which amal, which place, which group is they are working to get the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, forgiveness and hidayah, the guidance, and then rahmat, the blessing, and then barakah. Without barakah, this world, all people will be finished, will be all fallen in the azab of things when the barakah is pulled out. When Allah Ta'ala pull out the barakah from this world, and the world will be full of the sickness and many things will make people going in halak meaning binasaan. Jadi please all brothers want to listen, if not I might bayan, if not in happen in Hajar, I will this to bayan in after Zuhur. After Zuhur, I mean 6 hours later, to our brothers in other countries. If they cannot find me in the Subuh Bayan, they can get in the Zuhur Bayan. That's all, brothers. Salam to you, all brothers. And then I'm make dua for all brothers to get hidayat and to get the more written to the Quran, written to the research, to recite all Quran, the meaning of the Quran, so that they will get the benefit in life. Otherwise, there is no benefit at all. Time now, no benefit except the people who listen to Quran. Mustami'in wa'in wa'alim natiqim. I am as the alim who recite that all the verses of Quran, and other people who will get the blessing is the people who listen. Good listeners, this means a good student who will study back the verses of Quran. That's when the ayat particularly we have to listen, or we have to
go to search for the people who can teach you the ayat of Quran. Not people who just to teach you tajweed of Quran. You have to different sheikh to search for the sheikh who can teach you verse by verse ayat of Quran and the meaning. Because Quran, they will go for seven level of meaning Quran to the highest level. They just know the lesson, cannot get benefit from it. You have to know, you have to learn the sheikh of Quran, a real sheikh of Quran will know to the 7 level of Quran, 7 level meaning of the Quran. That's mean the knowledge of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So Allah Ta'ala forgive all of us and give the hidayah and rahmat for us, inshallah. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم تقبل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله وبحمده استغفرك واتوب إليك